yang bakal bersama kita sepanjang hari ini, berkisah tentang kehidupan, juga secara tak langsung perkongsian kepakaran beliau dalam bidang oftalmologi ataupun pakar mata. Kita akan bersama dengan pendengar sebentar lagi. Siapa lagi yang tak kenal dengan yang bagi Profesor Dr. Muhaya Muhammad, mana kita bakal bicarakan hari ini. Saya mungkin agak unik sikit sebab secara tak langsung perkongsian bersama dengan Prof juga bercerita tentang arti kehidupan. Kata kalau arti kehidupan, semua orang tahu tentang bagaimana kita menjalani kehidupan masing-masing, tapi nak mengenali atau menyelami artinya, kadang-kadang kita tersasar pandangan ataupun tersilap pandang ataupun tersilap penilaian. Betul. Okey, mungkin untuk pertemuan kita bersama dengan Prof hari ini untuk kata-kata aluan bersama dengan pendengar kita di IKIM FM. Silakan Prof. Terima kasih Fairuz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para pendengar yang beriman, saya rasa insya-Allah selalu korang yang dengar IKIM ni selalunya orang ada roh Islam yang ingin memperbaiki diri dia, ingin istiqamah dalam segala perbuatannya, ya. Jadi yang saya terfikir tentang kehidupan ni, pasal kadang-kadang kita perhatikan, kita bangun pagi, kita buat benda yang rutin. Jadi kalau kita bangun pagi tu, apa rasa kita? Bangun, Allah, nak kena kerja pula, nak kena. Jadi kita mengeluh ke atau kita bersyukur? Dan kita buat sesuatu tu untuk cita-cita ke untuk makna? Jadi kita nak, kalau boleh, setiap perbuatan ada makna, ada erti. Dan kita tahu sebagai orang Islam, kita dah sebut sebelum ni, 3 sebab kita dilahirkan. Yang pertama, menjadi hamba Allah. Yang kedua, menjadi khalifah. Yang ketiga, mengimarahkan dunia ini mengikut hukum Allah. Menjadi hamba ni berarti kita tak menyoal sesiapa, tak menyoal Allah. Apa Tuhan suruh buat, kita buat. Kita tak tanpa soal. Macam kita solat, tak pernah tanya kenapa 3 waktu, 3 rakaat maghrib dan sebagainya. Dan bila kita jadi khalifah ni, kita pemimpin. Orang nak jadi pemimpin ni, kalau nak pimpin orang, kita kena betul dulu. Jadi kita dalam menjadi khalifah ni, kita berbetulkan akidah kita, amalan kita, segala rukun Islam, rukun iman kita, dan mengimarahkan. Ni yang penting. Masa kita kecil, bila kita baru lahir keluar daripada perut ibu tu, kita tak tahu apa-apa, ya. Dan waktu bila bayi lahir, dia azan, dia kamat. Dan bayi yang 9 bulan tu, tak ada bayi yang jahat, semua bayi baik. Dan masa kita dalam perut ibu 9 bulan tu, tak pernah kita soal Tuhan, berilah mata saya bulu mata panjang ke, hidung mancung ke. Kita duduk diam saja. Dan berlakulah proses masa persemaian ibu dan ayah tu. Jadi bayi berapa bulan, sekian bulan, dari segi saintifiknya, biologinya, mana yang kita bentuk dulu, mata dulu, jantung, semua berlaku. Subhanallah, tak dapat dinilai. Dan kita masa tu bergantung hanya pada Allah, dari segi rohnya. Dari segi fizikalnya mungkin daripada tali pusat dengan ibu. Dan betapa apa yang berlaku pada emosi ibu, ibadah ibu, percakapan ibu, persekitaran ibu mempengaruhi bayi itu. Sebab itu kalau orang nak cari dapat anak yang soleh tu, pilih daripada start, pilih isteri tu dah, pilih suami tu dah. Okey. Dan dalam 9 bulan tu, tak soal kita tak bayar 1 sen, semua Tuhan beri lengkap. Bila keluar tu pula macam mana magical tu, daripada dalam air tiba-tiba keluar, menangis terus, paru-paru kita kembang. Pandai pula paru kita kembang, mudah perdarahan, tali pusat tu dipotong, dan berlakulah persekitaran darah yang macam mana teratur yang baik. Jantung pun sudah normal. Subhanallah. Dan kita perhatikan bayi keluar tu dengan darah, dengan apa dia bersihkan. Muka bayi berubah, makin cantik, makin elok, dengan menyusu, pandai pula menyusu. Semua wahyu Allah Subhanallah. Jadi perhatikan, semua kita ni asal daripada datang ke dunia tak bawa apa-apa. Bila kita mati pun tak bawa apa-apa. Dan di antara kita lahir hingga kita mati tu, perjalanan tu. Jadi daripada alam roh, alam rahim, alam fana kita berada sekarang, lepas tu alam barzakh, lepas tu alam kiamat yang kekal abadi. Jadi antara lahir dengan mati tu pendek sangat. Jadi kalaulah kita masa lahir tu tak pernah soal, tak pernah ego, kita tak ada nak minta itu, nak minta ni, nak lawan Tuhan, ikut aja. Tapi bila keluar masa kecil, kita okey lagi, belum memayis, belum balik, ya. Masa itulah ibu masukkan akhlak, ibadah, iman, contoh yang baik dan sebagainya. Bila umur 7 tahun, akal mula membentuk. Dan masa tu
kosong hingga 6 tahun, otak kita macam sponge, serap apa kita dengar. Sebab itu kita perhatikan, kalau kita anak baru lahir, terus taruh depan TV, dengar pula lagu macam-macam, dengar pula berita ganas-ganas, tengok pula drama hantu-hantu. Bayi kecil ni duduk kat depan sambil menyusu anak ni, duduk tengok cerita macam-macam, ya. Kemudian tak jaga makan dan sebagainya. Kemudian bila anak tu pula dengar pula adik-beradik perangai macam mana, semua mempengaruhi. Kita tak nampak ni, bayi kejampak kecil tapi dia macam sponge, kosong hingga 6 tahun. Dia punya gelombang otak dia panggil gelombang. Kita ada alpha, beta, delta dan gamma. Delta dan gamma. Alpha ni yang paling bagus, yang dia paling terima. Tetapi bayi masa kecil ni, beta ni aktiviti biasa. Otak yang paling diserap ialah masa kecil alpha dan theta. Ini gelombang yang terima apa yang masuk. Sebab itu kalau bayi masa kecil ni, masa mak dia tu menyusu, dia baca Fatihah, dia baca Quran, dia pasang Quran kat bilik, sentiasa sebut yang baik, masuk yang baik, macam zok masuk ketuhanan, akhlak, akidah masuk, sebut Allah, Allah dan sebagainya. Dan bila umur 7 tahun ke 14 tahun, membina akhlak pula. Masa tu masuk sekolah. Jadi sekolah mana kita hantar kawan mana dia, itu patu rumah macam mana, muzik apa, buku apa, TV apa, rancangan kita bawa anak kita pergi konsert ke mana-mana. Itu semua mempengaruhi. Lepas 14 mula anak kita nak melawan kita. Pasal apa? Kalau kita tak didik daripada 0 hingga 14 tahun, masa tu kita nak marah anak kita. Remaja, sikit-sikit remaja, marah remaja. Tapi yang buat remaja tu siapa? Ibu-ibu yang melahirkan. Environment macam mana kita beri anak kita, TV apa yang kita pasang, muzik apa yang kita pasang, percakapan apa yang kita pasang, apa yang kita bercakap, apa makanan kita beri, halal tak halal rezeki kita makan. Adakah kita kalau kita bekerja tak sepenuhnya dapat gaji yang tak bersih? Adakah kita berniaga kalau kita curi timbang, kita bertahu makanan banyak, sebut perasa, ambil untung banyak, macam-macam lah kalau nak salah benda ni kan. Lepas tu bila anak elok 14-21 nak matang pula. Masa tu dia masuk sekolah, sama ada dia merokok ke, dia isap dadah ke, dia tidak. Itu semua kita jangan salah environment. Environment pun ada juga. Tapi kita sebagai ibu bapa, jadilah anak kita ni macam ikan. Dia masuk lautan masin pun tak masing-masing kulit dia. Pasal dia ada sistem dalam itu. Anak kita kalau sistem akidah kita pagi tadi saya tengok macam Ustaz rancangan Ustaz Al-Islam bagus sangat tentang istiqamah ya. Bagus sangat. Macam mana dia kata mula pada ilmu. So perhatikan anak-anak kita hantar sekolah untuk apa? Yang sudah tertib harus. Kalau kita sibuk nak akademik bagus, tetapi kalau kita nak agama sama, kita tak anak-anak kita akademik tinggi berapa banyak tapi tak solatnya, tak jaga auratnya, bergaul bebasnya, materialistiknya, macam tak, kita tak ajar erti pada anak, kehidupan pada anak kita. Kita ajar pencapaian. Bila pencapaian, siapa yang tengok? Manusia tengok. Bila erti mencari redha Allah, macam Ustaz kata, istiqamah mencari redha Allah. Apa kita buat mardatillah. Kalau sebab redha tu Ustaz. Jadi sekarang saya meniru pada diri saya. Saya pula Tuhan izin syukur pada tu dapat pula baru cucu pertama. Bila saya tengok cucu saya lahir tu, subhanallah, saya cakap anak saya, ini satu kain putih bersih. Dalam masa ni nak shape macam mana ni anak kita ni. Jangan penat dah mengandung 9 bulan. Saya tengok pula macam mana proses nak melahirkan dengan sakit ni. Selalunya orang ni bila ibu melahirkan barulah dia merasa betapa pengorbanan ibu dia. Ya, saya nak seru pada para suami yang beranak baru melahirkan, isteri baru melahirkan. Jangan kita hanya merasa lebih sayang pada isteri lepas melahirkan. Seronok terima kasih dapat anak, bukan. Isteri juga tetapi menangislah kita, ciumlah ibu kita. Ibu, lagilah kita hormat pada betapa. Tengok macam mana isteri kita melahirkan anak kita. Macam itulah ibu kita melahirkan kita. Jadi anak-anak lelaki yang dapat anak lagi taatlah kepada ibu. Ya, dan bagi para isteri pula saya nak seru, siapa jadi menantu tentukan suami kita terbaik dengan kita, dengan ibu dia. Jangan kerana nak sayang kita tak baik dengan ibu mertua kita. Ya. Jadi lepas 14-21 tu pula 21 mulalah jadi jodoh dan sebagainya. Jadi kalau anak kita tidak tak betul, jadi anak kita tak betul, dia punya akhlak tak elok, maka Allah akan jodohkan dia dengan orang tak elok pula. Bila anak kita tak sempurna, dapat menantu tak sempurna. Anak kita tak solat, dapat menantu tak solat. Jadi ibu bapa yang kahwin tidak mengikut hukum Allah, macam nak bahagia virus. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah tak jaga, confirm hubungan kita dengan manusia tak akan bahagia. Kalau kita tidak menjaga akhirat kita, dunia kita Allah tidak akan jaga. Jadi nak menyeru pada diri saya, keluarga saya dan semua kita semua ni, berbaliklah tiap-tiap hari bangun, apa erti kehidupan saya.
Erti sebenarnya hidup kita mencari keredaan Allah. Setiap nafas kita, setiap pergerakan kita, kita minum, jumpa orang, senyum, bekerja, mandi, makan, semua kerana Allah. Kalau tidak, sia-sia segala nyawa yang Allah beri, setiap denyutan jantung, setiap pernafasan kita ni sia-sia kalau kita tak mencari keredaan Allah. Jadi menyeru pada semua rakyat Malaysia dan pendengar IKIM, dan kalau boleh pendengar IKIM cuba baruakan kepada semua orang kawan kita. Tengah tu kalau saya SMS kawan saya nak keluar IKIM, wavelength berapa ya? Jadi alhamdulillah setakat ni dah banyak orang muda mendengar IKIM. Jadi saya rasa satu IKIM ni alhamdulillah satu radio yang insya-Allah menujukan orang ke syurga. Memang saya ikuti IKIM setiap hari. Saya tahniah kepada pendengar, dan setiap hari niatlah mencari arti. Terima kasih Doktor. Walaupun sikit banyak kita menyingkap tentang erti kehidupan dalam tempoh yang ataupun ruang dan peluang yang diberi dan sedikit masa ini, insyaAllah juga kita akan bersama menerusi Islam itu Indah bersama berinteraksi bersama pendengar 0362046204, juga menerusi talian kita 39 pesan ringkas kita 39111, insyaAllah. Bagi kita raikan atas kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT ini. Kita akan beristirahat seketika, kembali terus selepas ini. Jangan ke mana-mana. Allah engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan hamba-Mu menangis, karena Kaulah